Baik, untuk memahami apa yang berlaku dan berkaitan dengan pergolakan yang berlaku di Sudan secara khususnya, di talian adalah Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam. Prof. Dr. adalah Profesor Pengajian Pertahanan, Keselamatan dan Strategi UPNM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, kalau nak bercakap tentang krisis politik dan juga masa depan di Sudan ini bukan perkara yang baru. Tetapi kalau merujuk kepada apa yang berlaku, serangan ataupun krisis yang berlaku dalam minggu ini, bagaimana boleh kita fahami dan apa impaknya secara keseluruhan tentang masa depan Sudan, Prof? Ya, okey. Pertama sekali, terima kasih kepada Astro atas perkongsian ini. Saya boleh mulakan perbincangan ini dengan kita melihat satu perkara bahawa daripada segi geografi, Sudan ini adalah merupakan negara yang terbesar di Afrika, ya, yang juga sebenarnya tidak terlalu jauh dengan Asia Barat, serta mempunyai banyak resources, ya, ataupun kita panggil sumber-sumber asli, ya, termasuklah minyak dan lain-lain. Dan disebabkan itulah Sudan ini menjadi salah satu daripada tumpuan oleh kuasa-kuasa besar juga. Dan kita tak dapat nafikan bahawa pihak-pihak tertentu seperti Barat, Amerika memainkan peranan terutama sekali dalam menyokong pergerakan selatan Sudan, dan juga ada Rusia serta China yang menyokong di pihak utara Sudan. Dan ianya berakhir dengan akhirnya pertelagahan yang dapat kita lihat di antara General Fattah Hamdan, Al-Burhan dan juga General Dagalo. Jadi kedua-duanya ini sebenarnya adalah sama-sama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Sudan, dan kemudiannya mereka berperang sesama sendiri pula untuk memerintah dan juga mentadbir negara atas mainan pihak-pihak tertentu daripada segi geopolitik yang saya sebutkan tadi untuk menyokong kedua-dua belah pihak ini, dan akhirnya berlaku perpecahan. Dan apa yang kita lihat dalam tempoh 1-2 hari lepas, telah berlaku pertembungan yang cukup besar, iaitu pada 15 April sebenarnya, dan kematian dicatatkan hingga ke hari ini sudah menghampiri 100, dan malah ada report mengatakan melebihi 100. Dan yang menjadi satu yang trigger adalah apabila berlakunya kematian di pihak World Food Programs yang ditaja oleh United Nations. Dan keadaan ini telah menjadikan dunia memberikan tumpuan kepada situasi di Sudan, dan kita menjangkakan bahawa dalam masa-masa terdekat ini situasi akan menjadi lebih buruk dan juga banyak consequences ataupun kesan-kesan sampingannya. Prof, tadi Prof ada mengatakan kalau melihat kepada konflik dan apa yang berlaku di Sudan ini, boleh juga kita lihat kepada campur tangan kuasa-kuasa asing dalam pergolakan, walaupun disebut oleh Presiden Mesir pada awal tadi dalam laporan berita sebelum ini, Mesir tidak akan campur tangan dalam hal ehwal dalaman, sebaliknya akan meneruskan ke arah mencapai gencatan senjata. Mungkin pada waktu ini, saya ada lebih kurang dalam 3 minit akhir ini, Prof boleh kongsikan ke arah untuk kita melihat kepada pendamaian yang untuk kita lihat pendamaian di Sudan secara khususnya, apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat dunia, Prof? Sebenarnya sebelum tu, saya suka nak ambil apa yang Fauzi sebut tadi, bahawa pertembungan ini juga sebenarnya ada dimainkan juga oleh pihak Saudi dan juga UAE, United Arab Emirates, yang mana mereka juga telah memberikan sokongan kepada pihak utara ataupun kerajaan yang memerintah hari ini, iaitu di bawah pimpinan General Fattah. Dan ada satu kelompok lagi yang ditaja oleh pihak barat terutama sekali adalah kepada kelompok selatan. Dan pertembungan ini telah menjadikan keadaan sangat kritikal, dan hari ini kita lihat dalam footage tadi telah ditunjukkan macam mana hospital telah ditutup, lapangan terbang tidak dapat digunakan, electricity tidak ada, air pun tidak ada, malah dilihat juga bekalan minyak berada pada situasi yang sangat meruncing. Dan ini menyebabkan keadaan tidak cukup bagus untuk rakyat kita dan juga seluruh masyarakat yang terperangkap di negara tersebut. Okey, apa yang boleh dilakukan? Pada masa ini saya amat bersetujulah dengan tindakan terutama sekali Menteri Luar, Datuk Seri Zamri Kadir, yang sangat cekap, cepat sebenarnya menyasarkan satu keadaan untuk kita panggil ruang mengalihkan ataupun memindahkan rakyat Malaysia yang terperangkap.
Jadi usaha sedang dilakukan dengan kerjasama daripada kuasa-kuasa besar lainnya, dan kita dalam rekod kita ada 32 rakyat Malaysia yang berada di Sudan, dan semuanya sudah berdaftar dengan konsulat ataupun embassy kita di Khartoum. Dan pemindahan boleh dilakukan apabila keadaan mengizinkan, dengan kerjasama daripada pihak-pihak ataupun pasukan daripada luar juga. Dan di sinilah kita dapat melihat aset lain yang perlu dijaga juga adalah seperti aset Petronas yang ada di sana, kerana ini juga adalah merupakan aset strategik bagi negara, dan lain-lain kepentingan yang mana kita seharusnya berkecuali, tidak menyokong mana-mana pihak pada ketika ini, dan melihat macam mana keadaan ini akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Ya. Okey, Prof, mungkin secara ringkasnya, pandangan Prof untuk melihat pada apa yang berlaku pergolakan di Sudan ini, mungkinkah boleh diselesaikan dalam masa terdekat ataupun panjang lagi ceritanya konflik dalaman di Sudan ini? Ya, betul. Sebenarnya konflik ini dijangka berpanjangan, terutama sekali apabila saya melihat daripada tendensi ataupun kecondongan Amerika untuk menyokong peperangan ini, kerana situasi ekonomi Amerika yang tidak stabil, dan juga kita faham bahawa pemerintahan oleh Biden ini adalah satu kelompok yang disokong oleh mereka-mereka yang disebut sebagai warmongers, mereka yang menyukai kepada peperangan, dan itu adalah sebahagian daripada manifesto mereka yang tidak diwar-warkan. Jadi mereka menyokong peperangan ini, dan itu menunjukkan bahawa ada tendensi untuk peperangan ini berlanjutan. Dan saya menjangkakan dia menjadi semakin parah, terutama sekali dengan penglibatan oleh pihak Saudi dan juga UAE yang sekarang ini jelas berada pada blok yang menyokong China dan juga Rusia. Jadi dalam hari-hari yang mendatang mungkin dunia juga akan terkesan dengan kenaikan harga minyak, kenaikan barangan dan lain-lain. So kita harus bersedia untuk segala kemungkinan ini. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam. Prof adalah Profesor Pengajian Pertahanan, Keselamatan dan juga Strategik daripada Universiti Pertahanan UPNM, yang mana berkongsi pandangan melihat kepada perkembangan semasa dan bagaimana kita boleh memahami pergolakan yang berlaku di Sudan.